Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa meneruskan pengajian kita pada pagi ini. Dan insya-Allah kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Sambung insya-Allah. Khamisan, yang kelima. Wa bina'an ala ma sabaqa falaysa fi abjadiyatil asy'ariyah bal umumul mutakallimin wujud sifat zatiyah fi'liyah mislu ba'dul ahlul hadis fasifat 'inda al-asy'ariyah imma an takuna sifatan zatiyatan qadimatan mahdatan kal kalam wa imma an takuna sifatan fa'liyatan mutajaddidatan muhdatan kal rizq. Bainama yara ba'dul ahlul hadis jawazu an takuna ba'dus sifat zatiyatun bi'tibar wa fi'liyan bi'tibarin akhar kama fi sifatil kalam wal iradah ila akhirih. Wa bina'an ala hadza qala al-asy'ariyun miqdam sifatil kalam mutlaqan hadza min jihatin wa bina'an ala ra'yihim fi haqiqatil kalam وأنه يطلق على المعاني دون الألفاظ من جهة أخرى. قالوا بأن الحروف القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله نفسه قديم وهي حادثة. ولم يتصور الأشعري إمكانية القول بقدم الحروف كما تصور ذلك السالمية وبعض الفقهاء الحنابلة وبعض المحدثين، حيث إن هذا مخالف لضرورية المتكلمين من أن الشيء المسبوق بغيره هو حادث، فليس من كلمة بسم الله متأخرة عن الباء كما أن الحروف والصوت يحتاجان لمخارج، وكل هذا مما يدل على الحدوث لا القدام. علما أن أحد الكبار علماء الأشعرية وهو عدد إيجي خالف المذهب في هذه القضية الجوهرية وأثبت الحروف وجعله من حقيقة الكلام، وكتب رسالة مشهورة وأراد فيها رأيه حول هذه المسألة. وقد ذكر بعض علماء الأشعرية أن تاج الدين الشهرستاني سبق عدد إيجي إلى تمنى هذه الرأي، لكن بعض المعاصرين من الأشعرية بين عدم صحة هذا الادعاء وأن تاج الشهرستاني لم يخالف مذهب في هذه المسألة. Ini sambungan yang semalam lah, poin yang kelima ni, iaitu mazhab Asy'ariyah sifat ada dua, satu sifat zat, satu sifat af'al. Jadi sifat zat maksudnya sifat yang qaim bizat. Jadi setiap sifat yang qaim bizat tu dia mesti qadim, mesti bersifat qidam. Tidak boleh dia hudus, tidak boleh sesuatu yang hadis. Kerana itu akan menyebabkan zat Allah Ta'ala itu berubah menjadi hadis. Jadi ni 7 sifat ma'ani itulah sifat-sifat yang qadim, yang qaim bizat, termasuk iradah dengan kalam. Jadi termasuk seperti mana yang saya sebut, sebahagian mutakallimin itu ada yang menolak, mengatakan sifat
iradah dan sifat kalam itu sebagai sifat zat, bahkan sifat fa'al. Tapi menurut Asy'ariyah, sifat iradah itu sifat zat dan juga sifat kalam pun juga sifat zat. Cuma itulah dari dua sudut di sini. Sifat kalam panjanglah dah bahas sebelum ni kan, tentang Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kesimpulan sifat kalamnya seperti mana yang kita belajar dalam Kifayatul Awam, iaitu sifat satu, kalam nafsi yang merupakan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang berupa satu makna yang qaim pada zat Allah Taala. Yang kedua, kalam lafzi, iaitu Al-Quran lah yang diturunkan, sama dibaca, ditulis di mushaf dan juga dihafal oleh para hufaz. Itu saja. Itu yang basic lah Asy'ariyah. Adapun yang lebih terperinci dalam itu khilaf di antara mutaakhirin. Jadi disebut tadi ada beberapa ulama seperti Imam Adhuddin Iji, Imam Syarastani ada menyalahi mazhab lah, mempunyai pendapat yang lain mengatakan lafaz itu pun qadim juga, qaim bizat. Begitu juga huruf itu pun qadim menurut Imam Syarastani, dan ada setengah ulama menafikannya, dinisbahkan kepada Syarastani. Tapi dalam kitab Nihyatul Iqdam tu disebutlah di situ. Dan itu khilaf lah. Yang penting poin dia di sini, bila sifat yang qaim pada zat mesti qadim. Sifat yang menunjukkan hudus, menunjukkan berubah-ubah baru, sifat af'al, tidak qiyam bizat. Tidak qiyam bizat. Maksud tidak qiyam bizat tu maksudnya sifat itu dia, kita lihat zat Allah Ta'ala, kita tak nampaklah sifat tersebut. Contohnya mudah aja, macam seorang manusia kan. Bila kita nak kenal sifat zat dengan sifat afal ni kan, saya dah bagi tahu sebelum ni. Sifat zat ni mana bila kita tengok sesuatu zat itu, kita nampak sifat dia, itulah sifat zat. Itulah sifat zat. Kemudian cuma manusia ni complicated sikit, sebab dia ada jasad, dia ada roh. Jadi bila kita sifat jasad lah, sifat roh kita tak nampak. Sifat roh kita tak nampak. Sebab apa? Bila kita belajar sifat Allah, sifat ma'ani Allah tu sifat yang wujudi kan. Maknanya kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam itu sifat yang wujudi yang qaim bizat. Jadi pada manusia itu sifat yang wujudi juga, walaupun dia kategori dia arad lah. Kategori sebagai arad sebab dia baru kan, hudus. Manusia ni hudus. Tak nampak pun kan pada. Jadi setengah ulama kata jika disingkatkan hijab, maksudnya sifat-sifat itu dia qiyam pada roh, bukan pada jasad. Yang kita nampak sifat jasad. Maka manusia ni ada dua, satu sifat ma'ani roh dia, sifat zat pada roh dia, dan sifat zat pada jasad dia. Jadi bila kita tengok manusia tu, kita nampaklah dia punya sifat-sifat zat dia. Cuma di situ ada khilaf. Ada khilaf di kalangan ulama, wujudi ke atau subuti saja. Contohnya bergerak dengan diam, itu wujudi ke subuti? Amrun i'tibari ke atau wujudi? Itu khilaf. Tapi sabitlah. Dan boleh dilihat pun, kalau kita bergerak, sesuatu benda tu bergerak, kita boleh nampak dia bergerak. Tapi menurut Imam Baijuri kata tak, itu amrun i'tibari. Itu khilaf lah. Tinggi, pendek, panjang, bergemuk, kurus. Tapi yang betul-betul nampak warna. Kalau warna itu jelas wujudi. Contohnya kulit putih, kulit coklat, kulit hitam, kulit kuning lansat, kulit apa sajalah. Itu sifat-sifat zat manusia lah. Jadi perbuatan manusia tak nampak. Dia boleh dia boleh memasak, dia pandai mengemas, dia boleh panjat pokok, dia boleh berenang, itu tak nampak pada zat dia. Itu sifat af'al. Sebab sifat af'al ni kan nisbah saja, sebagai nisbah. Jadi begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang ada pada zat dia, iaitu 7 sifat ma'ani tersebut. Dan nanti dia katanya di akhirat, di syurga, bila kita disingkapkan hijab, kita akan melihat. Dan sifat-sifat af'al dia dah tentulah tak nampak, sebab dia sifat yang idafi, yang disandarkan kepada Allah. Jadi Asy'ariyah punya konsep manhaj, apa yang sifat yang qiyam pada
Dan sifat yang tidak qiyam pada zat itu semua sifat-sifat yang baru, sifat hudus. Semua sifat af'al itu adalah sifat yang hudus, sifat yang berubah-ubah, maka dia tidak qiyam bizat. Tapi dinisbahkan kepada Allah lah. Dinisbahkan kepada Allah, kita tak nafi apa pun. Jadi kalau ada orang kata Asy'ariyah ni macam Mu'tazilah, menafikan itu menafikan itu, yang tak faham lah, yang tak faham Asy'ariyah. Asy'ariyah tak pernah nafi yang sabit dalam Quran, dalam hadis yang sahih. Asy'ariyah tak nafikan. Semua sifat tu sabit. Dia beza antara wujud dengan sabit. Kalau wujud tu benda yang boleh dilihat, yang qiyam pada zat. Kalau sabit ini tak boleh dilihat tetapi dinisbahkan kepada zat. Sebab apa? Kita nak kena jaga Allah Ta'ala tu, dia mukhalafah lil hawadis, dia qidam, dia bersifat qidam, zat yang qadim, dan dia mukhalafah lil hawadis. Jadi kalau kita ni, kita kata ada sifat yang hadis qiyam pada zat, maka itu sudah menyalahi, bertentangan, berkumpulnya dua perkara yang berlawanan. Adapun semua ini menurut teori-teori, menurut teori yang difahami daripada Al-Quran dan hadis dan juga akal. Hakikat sebenarnya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita tak tahu hakikat zat Allah Ta'ala macam mana, hakikat sifat macam mana, tak tahu. Semua yang dinisbah kepada Allah yang sabit, sabit. Tetapi yang memberi waham seperti anggota-anggota itu, sama ada kita takwil ijmali atau takwil tafsili. Sebab apa? Mustahil Allah Ta'ala itu dia berjisim, berjuzuk-juzuk, itu memang mustahil. Sadisan yang keenam, lil asy'ariyyin tariqatan sifat az-zatiyah al-khabariyah, fahum imma an يؤولوها ثم يرجعوها إلى إحدى الصفات التي يثبتونها كاليدين التي يفسرونها بالقدرة أو القوة، وإما أن يثبتوها زيادة على ما أثبتوه من الصفات لكن مع التفويض مفاهيمها، ويجعلوها بمنزلة الصفات المعاني العام والقدرة والحياة إلى آخره كالوجه واليدين إلى آخره. وهذا هو مذهب المتقدمين منهم، ولا تصح دعوى بعض الباحثين أن المتقدم الأشاعرة يثبتون الصفة الذاتية الخبرية كإثبات البعض للحديث وذلك من إثبات المفهوم لها، فإن هذا الكلام غير دقيق يدل على ذلك. الأول أن المتأمل في نصوص القدماء الأشعرية يرى أنه يثبتون هذه الصفات من غير مفهوم من لها مع تأكيدهم على كونها صفات وأنها زائدة على الذات والصفات السبع. Okey, kemudian ini masih lagi masalah sifat, iaitu Asy'ariyah di dalam berinteraksi dengan nas-nas sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, maka seperti mana mereka melihat tadilah, sama ada sifat itu dia berbentuk hadis ke atau berbentuk qadim. Maksudnya sifat itu sendiri sifat yang bersifat qadim ke atau sifat bersifat hadis. Kalau bersifat qadim, maknanya qadim, maka dia maksudnya tidak berubah-ubah, dia qiyam pada zat. Kalau dia hadis, dia berubah-ubah semua sifat fa'il, maka kembali kepada tujuh tadi. Maksudnya cabangan daripada qudrah, cabangan daripada iradah, cabangan daripada ilmu dan sebagainya. Kemudian kalau ada ayat yang mutasyabihat, jadi ada dua pendekatan lah, ada dua pendekatan. Suatu pendekatan mutaqaddimin, kebanyakannya tafwid, ikut pendekatan salaf tafwid, dan mutaakhirin oleh kerana mereka melihat ada hajat, ada maslahat, dan sebagai saddu zara'i, menutup jalan supaya orang awam tidak terjebak kepada tajsim dan tashbih, maka mereka mentakwilkan mengikut kaedah bahasa, ikut kaedah bahasa Arab dengan takwilan yang zanni, bukan masih lagi ada ihtimal lah, makna lain bersesuaian dengan kaedah bahasa dan ayat tersebut kerana ada maslahat. Itu pendekatan Asy'ariyah yang mutaqaddimin dan mutaakhirin.
Adapun dari segi isbat, maksudnya kita bukan isbat makna zahir, bukan isbat makna zahir. Isbat kerana ia adalah Al-Quran. Bila Al-Quran datang, kita tak boleh kena terimalah ayat Quran tu. Dan juga hadis yang sahih maka mengenai sifat Allah, maka kita isbat, tapi bukan kita Asy'ariyah menafikan. Asy'ariyah isbat, tapi bukan isbat pula isbat makna zahir. Isbat kan khabaran, sebagai itu adalah ayat yang Allah telah ceritakan tentang zat dia, tentang sifat dia. Kita tak tolak ayat Quran, tak tolak hadis pun. Cuma adakah dia zahir itu makna dia? Itu diperbahaskan dulu. Kalaulah makna zahir tidak sesuai, maka sama ada tafwid ataupun takwil. Itu salafus soleh. Tapi kalau Ibn Taymiyah atau Wahabi, dia lain. Dia isbat zahir hakikat. Tapi katanya hakikat ya, sebab Al-Quran tidak ada majaz, semuanya hakikat, jadi dia kata hakikat. Maknanya sebenarnya boleh je kita nak mendamaikan antara dua pihak ni pun boleh sebenarnya. Menurut pandangan saya lah. Cuma kesan saja, kesan daripada statement mereka tu mengisbatkan zahir itu. Sebab apa? Semua orang faham makna zahir itu anggota. Semua orang faham. Dia orang kata tak. Dia kata tak akan membawa bila benda tu dinisbahkan kepada Allah, walaupun makna zahir hakikat tak akan bermakna anggota. Itu fahaman dia lah. Itu cara dia memahami. Bagi mereka, kalau tangan dinisbah kepada Allah, maka bukan anggota. Itu baguslah. Kalau macam itulah dia punya pemahaman. Yang penting di sini kita tak nak terjebak kepada tajsim dan tashbih. Itu saja. Kita tak nak terjebak kepada tajsim dan tashbih. Kita tak boleh kata orang yang kalau sebut tangan Allah, dia terbayang tangan tu anggota, dia itulah mujassimah. Kita tak cakap macam tu. Kita tak tahu manusia ni bukan sama dia punya. Manusia ni tak sama dia punya pemikiran dia. Kita ada orang awam, kita ada budak-budak, kita ada orang besar, kita ada orang terpelajar, kita ada orang biasa, orang yang tak berapa pandai, tak berapa cerdik. So kita kena cuba selamatkan akidah orang-orang macam ni, supaya mereka tidak terjebak kepada tajsim dan tashbih. Adapun dia orang, mungkin dia ulama, dia ustaz, dia faham kalau dia kata kalau tangan Allah berada di langit, itu tak menunjukkan jisim, tak menunjukkan tempat, tak menunjukkan semua. Itu dia lah. Biarlah dia. Saling serang menyerang. Asy'ariyah ni memikirkan akidah umat. Macam mana nak buat supaya umat ini tidak terjebak kepada tajsim dan tashbih. Setiap golongan yang awam, yang bodoh, yang pandai, yang budak, yang orang besar, yang orang tua, macam mana mereka ni tak terjebak ke dalam tajsim dan tashbih. Jadi bila sampai kepada ayat-ayat mutasyabihat, ayat sifat yang mutasyabihat yang boleh membawa kepada tajsim dan tashbih, maka di situ sama ada kita yang saya beritahu itulah, tak payah bahas langsung, ataupun kita tafwid makna kepada Allah, menafikan makna zahir dan tafwid makna kepada Allah, dan ataupun takwil ikut kaedah lughah kerana secara zanni ada maslahat. Itu saja. Wahabi setuju tak setuju, lain dia kata itu bukan salah, itu lantak dia lah. Dia punya pasal lah. Kita tak perlu tak perlu kita terpengaruh, terkecoh ataupun tak perlu fikir tentang dia orang lah. Dia orang ni memang suka sibuk. Dia nak kata ini bukan salaf, ini baru, ini dia nak kata dia bukan Tuhan. Wahabi bukan Tuhan pun. Dia datang call salaf, dia datang call tu, tetap juga dia bukan Tuhan nak menentukan akidah orang. Dia dengan cara dia, kita dengan cara kita. Yang penting kita tidak mentajsimkan Allah, tidak mentashbihkan Allah, bahkan tidak membawa ke arah itu. Dia orang punyalah nak isbat sampai membawa kepada kata itu. Tapi dia nafikan, kata tak membawa pada tasbih tajsim, itu santak kau lah kan. Kami oleh kerana sudah wujudnya tajsim dan tashbih ni di kalangan masyarakat sejak dulu lagi, sebab tu ulama Asy'ariyah ambil pendekatan selamatkan umat daripada terjebak kepada tajsim dan tashbih. Cukup bahas sifat 20, tak payah bahas sifat khabariyah. Sifat-sifat tangan, wajah ni tak payah bahas. Tapi kita tak nafikan itu ayat Al-Quran dan hadis. Jadi ada di sini disebut tadi, ada sebahagian orang mendakwa bahawa
Mutaqaddimin Asy'ariyah ini kitab Ibanah misalnya, kitab Ibanah, dalam kitab Ibanah tu Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri isbatkan tangan, wajah, istiwa dan sebagainya. Itu pun satu suatu benda yang bukan qat'i. Sebab apa? Saya dah beritahu sebenarnya kitab Ibanah tu ada kontroversi, ada 3 pendapat setakat ni yang saya tahu. Satu kata dia tidak sah dinisbahkan kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Yang kedua, dinisbahkan kepada dia tapi sudah diubah-ubah, Kerana apa? Sekarang ni cetakan kitab Ibanah ni yang bertebaran seluruh dunia ni dalam 7-8 cetakan, semuanya berbeza-beza. Kemudian ada yang mengatakan ia memang dia punya tulisan lah, tapi dia punya tulisan itu sekadar ketika dia keluar daripada Mu'tazilah, dia ingin ikut mazhab Hambali, mazhab Salaf. Dia ikut saja apa yang di ketika itu ulama-ulama Hambali ataupun Salafus Saleh yang diklaim ketika itu, apa mereka, akidah mereka. Tapi setelah dia lihat, dia nampak ini boleh bawa kepada tajsim, akhirnya dia karang kitab yang lain. Ada 3 pendapat, wallahu a'lam. Tapi yang pentingnya macam mana kita nak tahu? Kalaulah dia berpegang seperti mana kitab Ibanah ni, dah tentulah semua ulama Asy'ari akan ikut. Dah tentulah semua ulama-ulama Asy'ari akan ikut imam dia. Pelik kan? Tak ada satu orang pun ulama-ulama Asy'ari yang ikut manhaj Imam Abu Hasan dalam kitab Ibanah. Kalau betul lah Imam Abu Hasan dah jadi macam tu, maka semua ulama Asy'ariyah tak perlu menisbahkan diri mereka kepada Asy'ariyah. Tak perlu. Boleh guna nama lain, mazhab Baqilani ke, mazhab Imam Haramain ke, boleh bubuh nama lain. Tak perlu bubuh nama Imam Asy'ari. Kalau betul lah Imam Asy'ari itu bertaubat daripada akidah dia, ikut salafus soleh yang mujassimah, musyabbihah, seperti mana yang terdapat dalam kitab Ibanah tu, maka ulama Asy'ariyah tak perlu nisbahkan kepada Imam Asy'ari. Mazhab ni tak perlu kita kata Asy'ariyah. Tak perlu pun. Kalau betul lah Imam Asy'ari itu yang dah kembali ke seperti salafus soleh yang kononnya dianggap salafus soleh itulah yang lebih ke arah tajsim dan tashbih tu. Jadi tak perlu nisbah. Seperti mana Imam Syafi'i, semua ulama Syafi'i tahu Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Semua ulama Syafi'i tahu dan semuanya akan menukilkan qaul qadim dia dan qaul jadid dia. Dia mengatakan qaul qadim itulah yang muktamad. Qaul qadim itu hanya beberapa, seperti dalam lebih kurang 21 pendapat saja yang dipakai. Yang lain semua qaul jadid. Semua ulama Syafi'iyah tahu. Kenapa ulama-ulama Asy'ariyah yang tak tahu ke? Bila sebut kitab Ibanah maknanya adalah beberapa, tak adalah langsung tak ada. Ada beberapa ulama Asy'ariyah yang menyebut, tapi mereka mengatakan bahawa itu Imam Abu Hasan Asy'ari cuba untuk membawa kaul-kaul salaf saja. Maksudnya tafwid lah, Tetapi dia ada manhaj yang lain, iaitu manhaj aqli di dalam menolak firqah-firqah batilah, membawa juga hujah-hujah kalam untuk menguatkan lagi akidah salaf. Kalau tak perlulah nama mazhab Asy'ariyah. Kalau Imam Asy'ari bukan macam tu, mustahil anak murid seorang pun tak ikut. Di sini disebut seperti isbatnya ahlul hadis. Maksudnya ahlul hadis zaman dulu pun ada 2. Satu ahlul hadis, mana sesama ahlul hadis pun ada yang cara pengisbatan dia tu membawa kepada tajsim dan tashbih. Saya tak kata muhaddisin ini betul-betul mujassimah, boleh membawa orang awam kepada tajsim dan tashbih, dan sebahagiannya hanya mengisbatkan khabar saja, nas saja. Ya, bukan 1-2, muhaddisin ni ramai. So masing-masing dengan manhaj masing-masing. Ada manhaj yang dia punya isbat dia tu boleh membawa kepada tajsim dan tashbih, boleh membawa yufdi ila tashbih. Dan ada yang hanya mengisbatkan, jelas mengatakan khabaran saja. Maknanya qiraatuha tafsiruha, ataupun nahnu nisbatu ma asbatallah, maksudnya amirruha kama ja'at. Kami hanya melalukan saja, baca saja Quran dan hadis. Dia ada banyak juga ahli hadis ni, bukannya satu je. Kalau macam tu maknanya belum jelas lah. Sebenarnya belum jelas. Ada muhaddisin yang cenderung ke arah yang boleh membawa orang awam kepada tajsim tasbih, ada yang mengisbatkan khabar saja, ada yang tak membahaskan. Semacam tak ada satu manhaj yang solid.
Lepas tu datangnya Imam Abu Hasan Asy'ari dengan ulama Asy'ariyah buat satu manhaj yang solid. Kita tak pernah nafi pun salafus soleh, bahkan itulah pegangan kita, salafus soleh asal. Tapi kita kena fikir macam-macam sudut nak menyelamatkan orang daripada firqah batilah yang sudah pun terjadi. Bukannya seorang dua, malah beribu, berpuluh ribu, beratus ribu pun ada yang terjebak kepada tajsimnya, yang terjebak kepada tasbihnya, yang terjebak kepada ta'tilnya, yang terjebak kepada tahrifnya. Semuanya ulama Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari dan ulama Asy'ariyah tu dah kaji dah. So macam mana nak menyelesaikan masalah semua, maka dibuat satu manhaj yang baru. Orang tak pernah duduk di zaman Imam Abu Hasan Asy'ari, dia apa tahu. Dia duduk zaman sekarang, dia kata ikut salah, itu je. Dia tak pernah duduk, dia tak pernah pakai kasut Imam maksudnya tak meletakkan kaki ni dalam kasut Imam Abu Hasan Asy'ari. Maksudnya dia tak pernah jadi Imam Abu Hasan Asy'ari tu. Macam mana dia dengan ulama-ulama Asy'ariyah tu kenapa memasukkan manhaj ilmu kalam dalam akidah, kenapa? Ada sebab. Jadi dia duduk di zaman ni, tiba-tiba dia kata nak tolak semua apa yang orang-orang dulu buat. Macamlah dia ada di zaman dulu. Tak sama. Ulama-ulama yang ada di mana di Hijaz, di Mekah, Madinah tak sama dengan ulama-ulama yang berada di Baghdad, di Kufah, di Basrah, tak sama. Suasana dia tak sama, ujian dia tak sama, cabaran dia tak sama. Hanya ulama-ulama hadis yang faham saja yang akan menyokong Asy'ariyah. Faham Asy'ariyah buat macam tu. Dia faham. Imam Nawawi, Ibn Hajar Asqalani, Imam Suyuti, semua yang faham. Ini yang degil, yang tak asub, yang tak faham, ikut salah je, tolak. Itu jadi. Anal ulama al-Asy'ariyah al-mubrizin lam yafhamu min isbati ashabihim li hadha sifat illa at-tafwid walau fahimu minhu isbatan ka isbati ba'd al-hadis la wajaba alaihim amrani at-ta'nu fi a'immatihim wa ilhaqihim biman ta'anu fihi min ahli al-hadis. Al-i'radu an ba'd ulama al-hadis wa adam at-ta'nu fihim kama fa'alu ma'a ashabihim. Jadi di sini dia jawab, maknanya kalaulah orang mutaqaddimin Asy'ariyah itu sama seperti salafus saleh, yang maksudnya alul hadis yang mengisbatkan sifat-sifat khabariyah itu macam alul hadis yang membawa kepada tasbih, dah tentulah ulama-ulama Asy'ariyah akan mencela ataupun menolak pendapat tersebut. Jadi tak ada pun ulama Asy'ariyah menolak ulama Asy'ariyah dalam bab sifat khabariyah. Jadi itu menunjukkan bahawa semua ulama Asy'ariyah itu tidak pernah mengisbatkan seperti mana alul hadis yang membawa kepada sebahagian alul hadis yang membawa kepada tasbih dan tajsim. Jadi seluruh ulama Asy'ariyah itu menolak tajsim dan tasbih, dan juga menolak apa sahaja yang boleh membawa kepada tajsim dan tasbih. Jadi tak mungkin ada sebahagian ulama Asy'ariyah yang mutaqaddimin itu dia punya manhaj yang sama seperti sebahagian alul hadis yang membawa kepada tajsim dan tasbih. Itu tak mungkin. Dan di dalam kitab-kitab Asy'ariyah pun tak ada ulama-ulama mutaakhirin yang mencela ulama mutaqaddimin Asy'ariyah, kata kamu punya cara ni sama macam alul hadis, sebahagian alul hadis yang boleh membawa kepada tajsim dan tasbih. Tak ada. Itu menunjukkan sepakat semua ulama Asy'ariyah itu menolak tajsim dan tasbih, dan menolak juga apa-apa yang boleh membawa kepada tajsim dan tasbih. Cuma yang lebih awal tu lebih suka tafwid, dan yang mutaakhirin ni lebih suka ta'wil. Sebab takwil lebih maslahat. Mutaakhirin melihat takwil itu lebih menyelamatkan keadaan. Takwil itu tafsili lebih menyelamatkan keadaan. Itu mutaakhirin.
Sabi'an, yang ketujuh, al-asy'ariyun yasbutuna ru'yatullahi ta'ala fil akhirah lakinnahum yaquluna bi anna hadhihi ru'ya la takunu an muqabalah. Jadi di sini disebut Asy'ariyah mengisbatkan ru'yatullah pada di akhirat nanti. Akan tetapi mereka mengatakan bahawa ru'yah itu bukanlah dengan cara muqabalah. Ini pun dah bahas juga dalam ni. Jadi ada masalah tentang ru'yatullah. Jadi bila Asy'ariyah menafikan Allah tu tidak berjisim, tidak bertempat, tidak berarah, tidak bersaiz. Jadi macam mana nak melihat Allah di akhirat? Itu kan, itu satu isu timbul. Macam mana Asy'ariyah dia menafikan jisim, menafikan arah semua, tetapi dia mengisbatkan boleh melihat Allah Taala. Seperti mana ada satu orang itulah, satu doktor tu kata, apalah Asy'ariyah ni nafikan Allah bertempat, tapi dia kata boleh melihat Allah pula di syurga. Jadi seolah-olah kalau Allah boleh melihat Allah tu, mestilah Allah Taala itu berada di tempat muqabalah, maksudnya berada di hadapan kita lah. Maknanya kalau kita nak melihat sesuatu benda, mestilah satu benda tu ada di hadapan kita. Ini pun saya dah bahas dalam Kifatul Awam tu. Jadi kita kata tidak. Di sini Asy'ariyah punya manhaj, nampak tu. Bila benda itu sabit secara qat'i dalam Al-Quran dan hadis, maka kita isbatkan. Maknanya kita kata kita akan melihat Allah Subhanahu di syurga. Tapi di sini bukanlah satu kelaziman apabila kita mengisbatkan, Asy'ariyah mengisbatkan bahawa kita akan melihat Allah di syurga, berarti Allah mesti ada tempat, mesti masuk dalam syurga, mesti ada depan kita, mesti arah depan kita, mesti mengambil ruang. Tidak ada kelaziman pun. Sebab Asy'ariyah kita faham Allah Maha berkuasa. Allah Ta'ala ada 1001 cara untuk merealisasikan perkara tersebut. Allah sendiri tak pernah kata, oleh kerana korang semua akan lihat aku terpaksa masuk dalam syurga, aku terpaksa mengambil ruang. Allah tak pernah sebut semua benda tu. Allah kata kita hanya perlu beriman, kita akan melihat Allah di syurga. Perbuatan kita akan melihat Allah di syurga, itu saja yang kita isbatkan beriman. Macam mana Allah Ta'ala yang dilihat itu, macam mana kaifiat kita melihat itu, tak dibahas. Tak dibahas. Itu orang yang sebenarnya dia orang tak faham Asy'ariyah pun, tak faham Asy'ariyah. Ambil sikit-sikit on the surface saja, cedok-cedok. Dia tak faham pembahasan tentang ru'yatullah tu. Kalau dia baca silat-silat, dia pun pening kepala lah. Kalau dia orang yang orang yang otak dia lemah sikit, tak pandai. Tapi yang cakap ni profesor, doktor, mestilah dia, kalau kita tahulah doktor ni mestilah otak dia pandai kan, ada PhD. Tapi tak tahulah, tak baca lah tu, ataupun baca tak faham, antara dua kan. Baca tak faham, nanti kan kita kata apa ni PhD baca tak faham. Buka semua kitab Asy'ariyah daripada awal sampai akhir, tengok pembahasan tentang ru'yatullah itu. Baru faham. Kita hanya isbat ru'yah. Jadi kalau dah melihat Allah, mesti Allah dah ke depan, itu namanya jahil. Jahil murakkab. Jahil tak tahu beza hukum adat, tak tahu beza hukum akal, tak tahu beza hukum syarak. Asal melihat je mesti ada kat depan. Itu jahil. Bila kita kata engkau kata Allah di langit, itu menunjuk bertempat, dia marah pula. Dia kata berada di langit tak semestinya bertempat. Itu lagilah menyalahi. Jadi dia nak samakan antara melihat Allah dengan Allah di langit. Kias ma'al farik ataupun kias fasid. PhD tu. Bukan nak cakap apalah, maknanya dia mentohmah Asy'ariyah di depan orang awam. Jadi, dan orang tengok, dia ada doktor PhD. So, orang percaya cakap dia. Padahal dia jahil murakkab tentang Asy'ariyah. Bukan tentang ilmu dia, mungkinlah dia bijak kot, ilmu dia tak tahulah. Tapi dia bercakap sesuatu tentang Asy'ariyah yang mana tak menggambarkan Asy'ariyah yang sebenar. Itu yang saya kena lawan. Mana apa yang dia cakap tu tak betul. Siapa dia tu pandai-pandai lah. Dia tu masyhur, semua orang kenal. Kononnya nak bawa mazhab Hambali, kononnya nak bawa Salafi, macam-macam tu. Biasalah tu, siapa lagi kalau bukan dia. Saya hanya pertahankan mazhab Asy'ariyah. Kita tidak lazim kalau kita mengisbatkan melihat Allah Ta'ala itu, lazim Allah mesti ada depan kita, mesti mengambil ruang, mesti mengambil arah. Tidak. Siapa yang cakap macam tu, itu jahil. Jahil sangat tentang Asy'ariyah.
Dan benda ni kita mudah saja bagi orang awam. Kita disuruh beriktikad kita akan melihat Allah di akhirat kerana ada nas yang qat'i. Macam mana yang dilihat itu, macam mana cara melihat itu, kita tak bahas. Kita tak bahas bab tu. Allah kekal dengan sifat-sifat dia, tak berubah-ubah. Allah qadim. Allah bersifat sifat qidam. Dia tak akan berubah-ubah. Dia tak akan datang masuk syurga. Dia tak perlu tu semua. Nah, hanya yang perkataan yang disebut oleh Nabi, kita ikut hadis. Kita ikut hadis. Nabi kata wa kushifal hijab, disingkapkan hijab, selesai. Kita akan melihat Allah. Macam mana Allah maksudnya yang dilihat itu macam mana, cara melihat macam mana, itu tidak ada pembahasan di situ. Allah kekal dengan sifat-sifat dia. Jadi kita hanya isbat kita akan melihat Allah, itu saja. Macam mana nak melihat, macam mana yang dilihat Allah itu wallahu alam. Itu Asy'ariyah. Dan dalam bab ni kan saya dah bahas, iaitu sebahagiannya akhirnya menafikan ru'yah, iaitu Mu'tazilah. Kerana kalau nak melihat mesti ada depan, mesti mengambil ruang, mesti berarah, akhirnya menafikan ru'yah, itu Mu'tazilah. Kalau Mujassimah Musyabbihah pula kata kalau dah boleh melihat mestilah ada kat depan, mestilah berjisim, mestilah mengambil ruang. Dua-dua jahil murakab. Asy'ariyah kata isbat ru'yah saja. Macam mana yang mar'i, yang dilihat itu dengan kaifiat ru'yah itu wallahu alam. Dan sebahagian ulama mengata kalau melihat Allah tanpa berada di situ khilaf dengan akal. Bukan khilaf dengan akal, khilaf dengan adat. Khilaf dengan adat. Sebab tu Asy'ariyah mula-mula sekali kan saya dah bahas, kita ada hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Tak bercanggah. Tak mungkin bila Allah kata dalam Quran kan wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah, itu bercanggah dengan akal, tak mungkin. Bercanggah dengan adat ya. Ya bercanggah adat, tapi hukum adat tak pakai. Hukum adat tak pakai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mengatakan kalau nak melihat Allah mesti kat depan, itu bukannya hukum akal. Dia kata ini akal, tak logik, akal tak boleh fikir Allah tak ada depan. Dia kata itulah akal kau bodoh. Maaflah, geram. Akal kau ni jahil. Itu bukan akal namanya, itu adat. Melihat mesti ada kat depan, itu adat, bukan akal. Akal mengatakan bahawa Allah Maha berkuasa, boleh memperlihatkan zat dia kepada ahli syurga tanpa dia bertempat, tanpa dia mengambil ruang, tanpa bagaimana wallahu alam, itu di luar pemikiran akal, bukan berlawanan dengan akal, di luar jangkauan akal. So kena faham ada dua, satu mustahil akal. Mustahil akal ni maka akal tidak boleh nak menggambarkan benda tu mustahil. Satu lagi di luar batasan akal, di luar jangkauan akal. Akal tak dapat nak memahami. Contohnya macam Mi'raj. Contoh mudah macam Mi'raj. Nabi pergi Mi'raj satu malam, tempat tidur masih panas lagi. Tapi perjalanan ni kalau ikut perkiraan berapa ribu tahun, 8,000 tahun. Akal boleh cuba faham. Akal kalaulah itu mustahil akal, maka akal akan tolak. Mana Mi'raj mustahil, Mi'raj tak berlaku. Tapi boleh terima pula Mi'raj, yang kita kena beri sebab Allah Maha Kuasa untuk memperjalankan Nabi selama berapa ribu tahun. Ya, selama berapa ribu tahun, balik tempat tidur masih panas lagi. Akal kata boleh sebab Allah Maha Kuasa. Begitu juga melihat Allah di syurga. Akal kata boleh melihat Allah Ta'ala. Kaifiat dia Allah boleh buat macam-macam. Allah boleh buat macam-macam kaifiat. Allah Maha Kuasa. Siapa yang mustahil akal dia? Cuma akal tak boleh nak terjangkau macam mana kaifiat dia. Itu saja. Itu maknanya jahil. Itu nak label Asy'ariyah tapi tak faham Asy'ariyah, tu masalah. Saminan lil asy'ariyin hassasiyah mufritah min qadiyatut tashbih wa huwa ma yu'baru anha fi kutubihim bi sifati salbiyah waliza kama sabaqa ma'nan salaku maslak at-ta'wil wa at-tafwid fi ta'amuli ma'an nusus sifat khabariyah haraban min al-wuqu' fi ay tashbih hasab tasawwurihim wal mutaqaddimu min ulama hadzal mazhab yakthiruna bihim min tansisil ala nafsi nafid musyabahah
musyabahatil ala nafi musyabahatillah li juz'iyatil khalq. Fanarahum yanussuna ala nafi al-musyabahah musyabahatillah lil jawhar wal arad wal laun wal ta'am ila akhirih. Wa hadha mimma yu'abbaru anhu bin nafil mufassal. Hatta ata as-Sanusi wa sannafa hadha as-sifat as-salbiyah tasnifan ilmiyan فأرجعها إلى 5 أقسام الكبرى تعود إليها جميع المفردات الصفات السلبية. وبناء على هذا الموقف الصارم للأشاعرة من هذه القضية الجوهرية، فعلى الباحث أن يتصور أي إثبات يقول به أحد العلماء هذا المذهب تصورا جاريا على الأصول المذهب والقواعده الكلية، لا أن يتصور نصوص البعض على أصول المذهب بالنقد وإبطال، فإن هذا من الخلل في تحرير المذاهب. Jadi di sini satu lagi dia kata dalam mazhab Asy'ariyah ni kita ada satu sifat yang dipanggil sifat salbiyah. Ini pun dah dibahas. Jadi maksudnya yang manhaj yang saya sebut di sini ni maknanya buat kesimpulan saja terhadap apa yang kita baca dalam Kifayatul Awam tu. Itu hasil dia lah. Itu hasil dia. Ini pembahasan secara kesimpulan saja. Jadi Asy'ariyah ada bahas tentang bab salbiyah di dalam ketuhanan. Salbiyah inilah pembahasan yang menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Di situlah menafikan tajsim, menafikan tashbih, menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini asal dia. Sebenarnya sifat nafsiyah dan salbiyah inilah asas sebenarnya, sebab dia pembahasan tentang zat. Pembahasan tentang zat Allah Ta'ala. Jadi sifat nafsu zat Allah Ta'ala hanya satu, iaitu wujud. Sifat nafsiyah satu saja kan, wujud. Itu membahaskan tentang zat, tapi dalam bentuk ism yang kita faham zat Allah itu wujud. Itu saja yang mampu kita bahas tentang zat. Kita tak tahu hakikat zat Allah macam mana, kita tak tahu kunhu ataupun essence zat Allah Ta'ala itu macam mana, kita tak tahu. Cuma kita tahu zat Allah itu wujud. Dia ada zat dan wujud. Itu satu yang kita isbat. Kemudian kita masukkan lagi 5 sifat salbiyah yang mana dia beritahu tadi Imam Sanusi susunlah 5 ni disusun oleh Imam Sanusi jadi 5 sifat salbiyah. Sebelum ni tak pernah susunlah sifat 20 tu. Imam Sanusi yang susun. Jadi sebelum ni dia beritahulah Allah Ta'ala tu qidam, maqa, mukhalafah, tapi tak disusun, tak dinamakan sifat salbiyah. Semua Imam Sanusi yang buat benda ni. Jadi sifat salbiyah itu kita masih lagi bahas tentang zat Allah, tetapi dalam bentuk penafian. Sebab apa? Penafian itu sendiri dibuat oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis. Allah Ta'ala kata subhana rabbika rabbil izzatil amma yasifun, kan? Maha suci Allah Ta'ala daripada apa yang mereka sifatkan. Itu kan selalu kita baca kan, subhana rabbika rabbil izzatil amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Jadi di sini maknanya penafian terhadap perkara-perkara yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Itu secara ijmalinya. Secara tafsilinya diperincikan satu-satu, iaitu Allah Ta'ala itu dia Allah dalam Al-Quran Allah sebutlah, Allah kata contohnya Allah kata lam yalid wa lam yulad. Itu kan secara tafsili Allah sendiri mengatakan bahawa dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tu tiada yang setara dengan dia. Allah kata laisa kamitslihi syai', tak sama. Kata la ta'khuzuhu sinah wala naum. La ta'khuzuhu wala naum. Tidak dan tidak tidur. Mengantuk pun Allah sebut. Sebenarnya pengantuk tu kan adalah satu perkara yang cabang saja. Sebut tidur tu jelas lah. Orang tidur sebab dia mengantuk, dia tidur lah. Jadi Allah sebut tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi secara terperinci itu Allah Ta'ala menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi dia. Jadi di sini Asy'ariyah mengambil kesimpulan bahawa penafian secara tafsil dan secara ijmal dua-dua dibuat oleh Allah Ta'ala. Maksudnya Allah menafikan secara ijmali, secara global, secara apa yang tidak layak bagi dia, dan Allah menafikan secara terperinci juga apa yang tidak layak bagi dia. Jadi berbeza dengan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata tak, penafian secara ijmali saja, terperinci tak ada, dia kata. Habis kita kata la ta'khuzusin atau wala naum tu bukan penafian secara terperinci ke? Hai.
Jadi itu yang dibuat oleh Asy'ariyah, menafikan secara terperinci apa yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya sifat salbiyah inilah yang menjadikan asas, kerana dia pembahasan tentang zat dalam bentuk penafian. Jadi bila sudah dinafikan, barulah boleh diisbatkan sifat-sifat ma'ani pula yang perbahasan tentang sifat. Jadi setelah kita bahas tentang zat, nafsiyah, yang isbat satu saja. Kemudian 5 lagi nafi tentang zat. Nafi zat Allah Ta'ala tu dia qidam tidak hudus. Qidam nafikan hudus. Baqa' nafikan fana. Mukhalafah lil hawadith nafikan mumatsalah, serupa. Maknanya dari situlah menafikan tajsim, tashbih dan sebagainya. Kemudian qiyamu binasih, menafikan ihtiyaj ilal mahal wal mukhassis, tak perlu pada tempat, tak perlu kepada mahal, tak perlu kepada mukhassis, tak perlu semua. Kemudian wahdaniyah, menafikan berbilang-bilang, berjuzuk-juzuk pada zat, sifat dan afal. Jadi bila semua ni dah tegap salbiyahnya, barulah kita kata Allah tu bersifat dengan sifat ma'ani. Jadi semua sifat ma'ani semuanya qadim, tak mungkin hudus. So mungkin berbilang-bilang. Itu asas bagi Asy'ariyah. Kalau sifat salbiyah tu penting. Wahabi cukup tak suka dah sifat salbiyah. Wahabi cukup tak suka sifat, terutamanya mukhalafah lil hawadis dengan qiyamuhu binafsi, dia cukup tak suka. Sebab menghancurkan mazhab dia. Kalau bab mukhalafah lil hawadis ni menghancurkan mazhab dia dengan Ibnu Taimiyah. Kita ada pegangan yang kuat dalam sifat salbiyah. Cukup buat rasanya setakat dulu. Ini ringkas-ringkas ni, benda pun dah banyak benda yang sama dibahas ni. Ini tak ada soalan-soalan pelik-pelik Jadi yang banyak tanya tu semuanya ustaz-ustaz tu. Lepas tu ada yang pro kepada satu pihak ni, pro kepada pihak ni. Saya tak terlibat lah dalam semua tu. Jadi kita jaga akidah kita, sudahlah, itu yang penting. Adapun khilaf-khilaf dia, bahkan khilaf di kalangan tu, di kalangan Asy'ariyah tu, tak perlulah kita awam melibatkan diri. Faham Wahabi dan sifat Allah adakah dikira kufur atau derhaka? Kufur. Kita tidak mengkufurkan. Salah satu daripada manhaj Asy'ariyah juga, nahnu la nukaffiru ahlal qiblah. Kita tak akan kufur ahlal qiblah, maksudnya orang yang syahadah, semayang, puasa, zakat, kita tak akan kafirkan dia. Ya, adalah sebahagian mengecualikan, kata illal mujassimah, illal munkiril juz'iyat. Itu ada juga yang maksudnya di sebenar tu benda tu sudah termasuk mengeluarkan dia daripada ahli qiblah. Mengeluarkan dia daripada ahli qiblah, maknanya dia kafir lah. Jadi maknanya yang betul-betul mengatakan Allah Ta'ala itu memang betul-betul jisim, betul-betul ada daging, ada tulang, ada otot, ada darah lagi. Itu ada tu wujud zaman dulu. Kalau mujassimah sarah itu memang dikafirkan lah. Dikafirkan. Yang macam orang Yahudi lah. Orang Yahudi mengatakan Allah Ta'ala itu ada anak tu kan, maknanya sesuatu yang beranak tu dah tentulah jisim. Maknanya yang menganggap Allah Ta'ala itu betul-betul jisim, itu memang kafir lah. Wahabi ni dia, ulama kata sebahagian lah, mujassimah ghairu sarih ataupun musyabbihah. Maknanya daripada apa yang dia iktikadkan itu, bukan iktikad lah, apa yang disebut, kita tak tahu iktikad dia. Daripada apa yang mereka sebut, zahir iktikad dia orang, apa yang dia sebut boleh membawa kepada tajsim dan tashbih. Maksudnya mujassimah yang tidak sarih. Sebab mereka mengisbatkan perkara-perkara yang membawa kepada tajsim, iaitu sifat-sifat jisim. Mereka mengisbatkan sifat. Kalau mereka mengisbatkan hanya isbat seperti salafus salih, isbat Quran sahaja, isbat hadis sahaja, tak ada masalah. Itu pun kita pun sama. Ini mengisbatkan makna zahir itu. Mengisbatkan makna zahir. Sebenarnya kebanyakannya dia orang ni jahil. Sebenarnya dia orang cuba nak ikut salah tapi tak faham salah. Itu je. Dia orang tak semua. Saya tengok bila saya baca semua perdebatan-perdebatan Wahabi kan, ada setengah
ustaz-ustaz kita yang rajin berdebat dengan Wahabi kan dalam Facebook lah. Jawapan-jawapan yang diberikan oleh yang pro Wahabi itu kebanyakannya daripada situ kita tahu dia orang ni tak dakik, ilmu dia tak dakik, nukil saja. Dia nukil kau salah, nukil kau tu, nukil. Lepas tu dia memahami, tak tahulah dia faham ke tak faham apa yang dia nukil tu. Jadi dia zahir lah. Bila semua yang dinukilkan tu maknanya dia faham zahir dia. Dia tak perlu pun sebenarnya nukilkan kau salah. Quran ada, hadis ada. Cukup lah. Salah tu hanya nukilkan Quran. Nukil Quran hadis jugalah. Kalau lah dia orang isbatkan Quran hadis, tak ada masalah. Tapi kalau diisbatkan makna zahir yang boleh membawa kepada tashbih, kepada tajsim, itu kita tak kafirkan dia lah. Walaupun ada yang agak keras mengkafirkan juga, tapi yang muktamadnya, yang masyhurnya, Imam Nawawi sini dalam Sahih Muslim beritahu hatta Khawarij zaman dulu pun tak dikafirkan. Jadi selagi dia tidak membuat perkara-perkara yang bertentangan dengan qat'i dalam usul Islam, setelah diberi hujah, istitabah dan sebagainya, saya dah bahaslah bab ni kan dalam bab kufur ni. Jadi kita tak kafirkan. Kita kata paling pun dia fasik saja. Paling pun dia fasik atau jahil murakkab saja. Kita tak nak kafir-kafirkan orang. Ada yang jenis kafir tu lantak ditanggung sendirilah. Tugas mengkafirkan tu saya dah bahas dah. Tugas mengkafirkan tugas qadi, bukan tugas kita. Kalau kafirkan orang tu, kafirkan orang ni, qadi tugas dia itu hukum fiqah. Takfir ini hukum fiqah, bukan akidah. Jadi mengkafirkan tu maksud saya mengkafirkan tu hukum fiqah, qadi saja yang layak. So kita tak payah dan kita tak perlu fikirlah akidah orang. Kita jaga akidah kita. Sudah. Wallahu alam. Tapi awal sikit ni saya ada dulu apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham dan sampaikan, tangguh dengan kafarahnya. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.